Hai murid semua, ni Puan Ang ya. Okey, hari ini kita akan buat sebahagian ulang kaji untuk proses tradisional tingkatan 4 iaitu kepimpinan melalui teladan. Okey, jom kita masuk bahagian ulang kaji kita. Cikgu akan ceritakan sedikit tentang sinopsis, kemudian akan membuat kupasan sedikit dan disusuli oleh soalan ya. Jadi anda perlu membuat catatan yang anda rasa perlukan dalam buku Komsas anda. Okey, jadi untuk ini proses tradisional, maka kita mulakan dengan sinopsisnya. Okey, cikgu gunakan laser pointer supaya lebih jelas. Maaf ya. Okey, jom kita mula. Para jurid 7 bersaudara Jawa telah ditugaskan ke Melaka untuk menewaskan Melaka. Namun, ketujuh-tujuhnya dibunuh oleh Laksamana di Bukit Cina. Berita kematian mereka disampaikan kepada Sri Betara Majapahit dan Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada berasa hairan kerana sangkaannya negeri Melaka berjaya ditewaskan oleh para jurid 7 bersaudara. Okay, maksudnya Patih Gajah Mada rasa hairan sangat kerana ketujuh-tujuh orang itu sebenarnya sangat kuat, malangnya kalah. Melalui Patih Gajah Mada, strategi telah diatur untuk mengalahkan Melaka dengan bantuan anak petala bumi iaitu Kertalasari yang terkenal dengan sikap buruknya tetapi berjaya mengalahkan negeri Daha. Okey, Sri Kertalasari ni pula telah ditugaskan kerana ditugaskan untuk melawan Melaka, menyerang Melaka kerana katanya Kertalasari ini sangat kuat, malangnya sikap dia sangat buruk. Sri Betara Majapahit berjanji akan menjadikannya penggawa agung jika misinya berjaya. Pelayaran Kertalasari ke Melaka hanyalah dengan sebuah perahu yang disertai 10 orang pengikutnya. Apabila Kertalasari sampai di Melaka, dia memang Kertalasari sangat bijak menyamar dan penuh muslihat telah membaca mantra untuk memukau pandangan orang lain. Ini menyebabkan orang lain susah nak tengok, tak nampak dia. Okey, beberapa kali rumah saudagar kaya dimasukinya, dicuri harta dan dicabuli isterinya tanpa disedari oleh sesiapa. Raja Melaka telah meminta Temenggung untuk menghebahkan kepada orang ramai supaya berkawal di kampung masing-masing. Walaupun kawalan telah dibuat, namun tiada sesiapa pun yang dapat menjejakinya kerana dia menggunakan ilmu sakti. Jadi itulah yang menyebabkan waktu Kertalasari buat jahat, mencuri, mencabuli isteri orang, orang tak nampak dan tak dapat nak tangkap, tak dapat nak kesan dia. Sekali lagi, hal ini diadukan kepada Raja dan Temenggung, menjelaskan kepada Raja bahawa kawalan telah dibuat. Jadi di sini sebenarnya, orang buat aduan, tapi apabila Raja tanya kepada Temenggung, Temenggung kata, kawalan memang dah buat. Okey, jadi Raja agak murka terhadap Temenggung. Jadi marahlah kan. Jadi Temenggung ni macam ketua polis, tapi polis ni macam tak dapat nak berkawal. Jadi Raja pun suruh Laksamana untuk menghadapnya. Menghadap baginda. Okey. Jadi Laksamana menjelaskan bahawa kejadian itu berpunca daripada prajurit dari luar. Temenggung sendiri diarahkan untuk berkawal. Okey, jadi di sini tak dapat jaga. Okey, masih lagi gagal. Maka pada malam berikutnya, tadi saudagar kaya, orang kaya kan. Kini Kertalasari memasuki rumah bendahara. Okey, Temenggung yang dipersoalkan oleh Raja menjelaskan bahawa seluruh rumah telah dikawal dan tiada pencuri dikesan. Laksamana menjangkakan pencuri tersebut akan ke istana pada malam itu dan memberitahu hasratnya untuk menentang pencuri itu kepada Raja. Laksamana menggunakan ilmu saktinya untuk menggerakkan senjata tajam di sekeliling istana agar bertikam sesama sendiri sehingga menyebabkan bunyi yang bising. Jadi di sini, apabila rumah bendahara telah dimasuki, maka Laksamana pun meramalkan, seterusnya mungkin penjahat itu, pencuri itu akan memasuki istana. Maka Laksamana sendiri menawarkan diri untuk berkawal di istana dengan caranya sendiri. Pada malam tersebut, Kertalasari masuk ke istana. Dia ingin mencuri harta raja dan selepas itu membakar dan mengamuk. Ini rancangan dia. Isteri raja yang muda-muda pula ingin dijadikan isteri. Apabila dia melihat keajaiban yang berlaku pada senjata dan kayu, dia di sini ialah Kertalasari ya.
Dia tahu bahawa terdapat prajurit yang mampu menewaskannya. Sekiranya dia masuk ke istana pada malam itu, dia pasti akan tewas. Dia bercadang untuk menyerang malam berikutnya. Jadi dia takut. Dia pun pergilah. Semasa Kertalasari berjalan di tengah pasar, dia tertendang tubuh Laksamana. Laksamana yang sememangnya tahu akan kehadiran Kertalasari telah menghunus kerisnya dan menikam dada Kertalasari sehingga tembus ke belakang. Alat sulitnya telah dipotong. Okey, matilah Kertalasari. Segala harta yang pernah dicuri oleh Kertalasari telah dihimpunkan di Balai Rung untuk memberi laluan kepada pemilik masing-masing untuk mengecam hak mereka. Raja menitahkan agar Laksamana diberi harta lebih kerana berjaya menemukan harta tersebut. Daripada jumlah harta yang diterima, Laksamana tidak menerima apa-apa ya. Raja kan memberikan 2 bahagian kepada Laksamana kan. Daripada bahagian itu, maka Laksamana bagi 3 pula. Okey, harta tersebut Laksamana memberikan sebahagian kepada fakir miskin, sebahagian kepada pegawai yang tiada penguasaan dan sebahagian lagi kepada orangnya. Okey, jadi 3 bahagian. Orang fakir miskin di Bandar Melaka, sebahagian kepada pegawai yang tiada penguasaan, tak ada harta dan seterusnya satu bahagian lagi beri kepada semua pengikut dia. Beliau tidak mengambil apa-apa. Inilah yang dimaksudkan dengan kepimpinan melalui teladan. Okey. Peristiwa kematian Kertalasari telah sampai kepada pendengaran Parti Gajah Mada yang masih tidak berputus asa mencari orang yang bersedia ke Melaka untuk menewaskan Raja Melaka. Kita nampak di sini masih gagal kerana ada Laksamana yang begitu kuat. Okey, tema ya, tema kepahlawanan seorang Laksamana mempertahankan raja dan negaranya daripada ancaman luar. Jadi tema ini sebagai ulang kajilah ya. Okey, jadi ini seterusnya persoalan. Persoalan menguasai ilmu gaib sehingga melakukan perkara yang tidak baik. Okey, kalau kita menjawab persoalan, persoalan tu mesti diulangi di bahagian hadapan. Okey, jadi sebagai contoh Kertalasari mahir dalam membaca mantra untuk memukau pandangan orang agar tidak mampu melihatnya. Jadi ini persoalan. Kedua, persoalan kerjasama yang erat antara pembesar dan rakyat apabila menghadapi masalah. Okey, jadi kita kena sebut kerjasamalah. Okey, kita sini kata rakyat Melaka dan Temenggung tidak putus-putus berkawal. Sepatutnya kita kena ulang kerjasama rakyat Melaka dan Temenggung bekerjasama untuk berkawal. Okey, kemudian persoalan sifat murah hati seorang Laksamana. Okey, Laksamana bermurah hati, mengagihkan harta. Sepatutnya ada murah hati. Okey, ulang perkataan persoalan, peranan raja dalam kalangan masyarakat yang lama. Itu contoh persoalan. Okey, seterusnya. Okey, kalau kita lihat watak perwatakan, okey ini. Okey, anda boleh berhentikan cikgu punya video dan baca sepintas lalu nota ini. Okey, dan seterusnya untuk watak perwatakan Kertalasari, anda boleh berhentikan kemudian baca ya sepintas lalu. Kalau perlukan, anda buat nota dalam buku Komsas. Dan seterusnya, ini latar tempatnya. Okey, ini latar tempat. Dan seterusnya, ini ialah latar masyarakat yang terdapat dalam novel. Okey. Jadi kalau kita jawab latar masyarakat, kita kena kata masyarakat yang. Masyarakat yang. Di sini, masyarakat yang penyayang. Sepatutnya kita lanjutkan. Ayat tu kena panjang, ada huraian. Masyarakat yang menyayangi rakyat atau menyayangi rakyatnya sehingga berusaha berkawal demi keselamatan mereka. Ini pun sama. Masyarakat yang mempunyai ilmu sakti. Okey, masyarakat yang bersatu untuk menentang musuh luar. Okey, mesti ada huraian. Jadi ketiga-tiga ini agak kurang tepatlah ya. Okey. Jadi kita teruskan. Nilai. Okey. Kalau kita tengok nilai mesti jawab dengan nilai ada ke-an. Okey, kita lihat nilai keadilan, nilai. Ayat nilai itu pendek. Okey, ayat nilai itu pendek, tak ada huraian. Jadi dalam novel teknik menjawab novel cikgu dalam YouTube tu ada jelaskan perbezaan menjawab masyarakat, latar masyarakat, nilai persoalan.
pengajaran, okey. Jadi kamu boleh rujuk, okey. Seterusnya pengajaran mesti ada kita hendaklah, kita janganlah, tapi kalau boleh kita gunakan kita mestilah, kita haruslah yang positif, okey. Jadi ini soalan. Okey, anda boleh cuba menjawab soalan ini dalam 3 minit, okey. Dalam 3 minit anda boleh berhentikan video ini kemudian jawab. Okey, jadi inilah jawapannya. Okey, 3 golongan yang menerima harta agihan Laksamana. Okey, seterusnya soalan kedua, apakah maksud frasa tanpa kedek tembung laku? Okey, jadi yang ini. Tapi jawapan ini tak boleh ya, anda tidak mengendahkan orang. Yang atau ni tak boleh dalam SPM. Okey, SPM tu jangan kalau soalan tanya maksud. Okey, anda tidak dibenarkan untuk memberi lebih daripada satu jawapan. Maksudnya tak boleh kata rangkai kata ni bermaksud ini atau itu. Tak boleh. Anda hanya boleh dibenarkan beri satu maksud sahaja. Okey, jangan bagi kata maksudnya ialah ini dan itu. Tak boleh. Ini atau itu tak boleh. Nanti kemudian awak akan diberi markah kosong. Okay, walaupun bahagian depan tu betul. Okey, jangan teka jawapan untuk maksud rangkai kata. Soalan 3, apakah reaksi Kertalasari setelah mendengar penjelasan ibunya? Okey, ambil 3 minit untuk fikir, kemudian kamu jawab. Okey? Ini jawapan dia. Setelah mendengar penjelasan ibunya, Kertalasari sangat marah dan ingin membunuh Raja Melaka dan Laksamana. Kertalasari mengatakan bahawa dia tidak akan membalas dendam dan dia bukanlah, kalau dia tidak membalas dendam, dia bukanlah prajurit yang berani dan cerdik. Itulah Kertalasari. Soalan keempat, soalan kebat, cikgu galakkan anda fikir, baru kamu tengok jawapan cikgu ya. Boleh berhenti di sini untuk berfikir. Dan seterusnya, ini jawapan. Okey. Jadi, apakah yang cikgu cadangkan kalaulah markahnya, kalau kebatnya markahnya 3, cikgu galakkan kamu beri sebanyak mana yang ada. 4 ke 5 ke. Okey, supaya yang betul dapat markah. Salah memang tak akan didenda. Tak akan ditolak markah. Jadi, kalau pada pendapat anda soalan kebat begini, cikgu cadangkan kamu jawablah sekurang-kurangnya 4. Kalau boleh 5. Okey, walaupun dimintanya 2. Okey, jadi inilah soalan 5 pada pendapat anda, apakah tindakan yang patut dilakukan oleh Raja Melaka untuk mengelakkan masalah yang sama daripada berulang? Okey, fikir dulu dalam 3 minit, kamu jawab. Okey. Inilah jawapan. Ini cadangan saja ya. Ini cadangan saja. Jadi cikgu berharap, okey, tamat. Cikgu berharap anda mengikuti pelajaran hari ini dan buatlah nota yang diperlukan. Okey, jadi ini hanyalah bahagian ulang kaji. Cikgu berharap anda cuba sedaya upaya untuk belajar sendiri di rumah dengan panduan yang cikgu telah berikan. Okey, sekian. Terima kasih. Cikgu berharap anda tidaklah rasa keberatan untuk mengulang kaji, mendapatkan maklumat, mencatatkan nota yang diperlukan. Sekian, terima kasih.